Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tajuk tentang etika qadhi. Definisi al-qadha. Takrif al-qadha atau kehakiman dari segi bahasa adalah sebuah institusi yang berperanan menyelesaikan pertikaian di antara pihak-pihak yang bertikai dengan memutuskan hukuman yang bersesuaian. Dari segi istilah syarak pula, para ulama telah mendefinisikan istilah al-qadha dengan beberapa takrif. Antaranya ialah menyelesaikan persengketaan dan perbalahan. Yang kedua, memberitahu mengenai hukum syarak yang mengikat. Yang ketiga, menghukumkan di antara dua orang atau lebih yang bersengketa dengan hukum Allah. Yang keempat, menghentikan persengketaan dan memutuskan perbalahan dengan cara tertentu. Yang terakhir ialah perkataan yang mengikat yang diputuskan oleh pihak berkuasa tertinggi. Seterusnya ialah sejarah kewujudan institusi kehakiman Islam. Institusi kehakiman Islam ini sudah mula berkembang sejak zaman Rasulullah SAW hingga ke era Khulafa' Ar-Rasyidin dan seterusnya pembangunan badan kehakiman ini terus dilakukan hingga ke hari ini. Di Malaysia, seorang kadi lebih dikenali sebagai hakim syar'i. Kadi atau hakim syar'i merupakan watak penting dan mempunyai peranan besar serta menjadi simbol dalam memastikan kredibiliti dan kewibawaan institusi kehakiman. Tugas seorang hakim yang utama adalah memastikan keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum dan undang-undang yang diperuntukkan. Dalam memastikan keadilan, sebarang bentuk keraguan perlu dihindarkan dan seboleh-bolehnya seorang hakim tidak terpengaruh dengan tekanan dan keadaan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan. Etika hakim dalam sejarah kehakiman Islam pula dirujuk sebagai adabul qadhi. Adabul qadhi secara khusus merujuk kepada tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi sesama manusia semasa menjalankan tugasnya. Dalam pengertian lain, adabul qadhi menetapkan perbuatan yang patut dilakukan oleh seorang hakim sama ada di dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah. Seterusnya ialah adabul qadhi ataupun etika hakim. Yang pertama, tidak boleh menjatuhkan hukum dalam keadaan marah kerana kemarahan itu boleh mengganggu fikiran hakim daripada meneliti, menghayati serta memikirkan tentang kes. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa dari Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, katanya Abu Bakrah menulis surat kepada anaknya yang ketika itu sedang berada di Sijidsan bahawa janganlah engkau memutuskan perkara antara dua orang yang berselisih padahal engkau sedang marah, kerana sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang hakim memutuskan perkara antara dua pihak berselisih padahal dia sedang dalam keadaan marah. Etika kedua ialah tidak mengambil rasuah dan menerima hadiah. Wajib ke atas hakim tidak mengambil rasuah kerana haram mengambil rasuah. Ia akan menjauhkannya dari rahmat Allah SWT. Etika ketiga ialah hakim dilarang menjalankan perniagaan. Hakim tidak boleh berniaga atau melakukan sebarang pekerjaan yang boleh menyebabkan hakim hilang tumpuan kepada maslahat umat. Imam Syafi'i pernah berkata, aku memakruhkan hakim berjual beli kerana ditakuti berlaku berat sebelah dan pertambahan kerana apabila dia berjual beli, maka dia tidak akan terlepas daripada bertolak ansur dan memihak yang boleh menyebabkan jiwanya cenderung untuk bertolak ansur dan berpihak kepada orang tersebut. Etika keempat ialah hakim perlu memberi layanan yang adil kepada kedua-dua belah pihak, iaitu memberi layanan sama rata ke atas dua pihak yang bertikai di dalam majlis kehakiman. Etika kelima ialah hakim perlu mengadakan majlis syura. Hakim perlu mengadakan majlis syura bagi membantu hakim dalam mengeluarkan hukum. Majlis ini dianggotai oleh para fuqaha dari setiap mazhab bagi memudahkan perbincangan dalam sesuatu masalah. Bagi menjaga integriti hakim syar'i, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui Arahan Amalan nombor 1 tahun 2001 telah mengeluarkan Kod Etika Hakim Syar'i yang menggariskan bukan sahaja etika hakim ketika mengendalikan perbicaraan di dalam mahkamah tetapi juga etika hakim ketika berada di luar mahkamah. Antara etika hakim syar'i semasa mengendalikan perbicaraan ialah
Yang pertama, tidak mendengar suatu kes apabila dia berada dalam keadaan tidak tenang, marah, lapar, haus, mengantuk, letih dan tidak sihat. Yang kedua, tidak membicarakan apa-apa kes di mana pihak yang terlibat itu ialah musuhnya atau orang lain yang berkemungkinan akan mempengaruhi tugas kehakimannya sebagai seorang hakim syar'i. Yang ketiga, bersifat terbuka dan sabar semasa mendengar keterangan dan hujah daripada pihak-pihak yang bertikai. Yang keempat, memuliakan saksi-saksi. Yang kelima, memberi layanan sama rata kepada pihak-pihak yang terlibat dan juga peguam-peguam. Etika hakim di luar mahkamah. Etika seorang hakim syar'i semasa berada di luar mahkamah antaranya ialah: yang pertama, tidak boleh berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan syak munasabah bahawa ia membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas kehakimannya. Yang kedua, seorang hakim syar'i juga dilarang bergaul bebas dengan orang ramai menerusi cara yang boleh menimbulkan syak. Yang ketiga, memberi pendapat mengenai sesuatu perkara atau keadaan yang sedang dibicarakan atau berkemungkinan akan menjadi suatu isu dalam mana-mana perbicaraan. Yang terakhir ialah mengambil bahagian dalam aktiviti mana-mana parti politik. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penerangan sebentar tadi ialah adat dan etika yang digariskan oleh syarak dan peraturan bukanlah bertujuan untuk mengongkon dan menyekat. Sebaliknya, untuk mempertahankan integriti institusi kehakiman syariah daripada sebarang tomahan oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Sebarang pelanggaran etika tersebut sepatutnya dielak daripada dilakukan oleh seorang hakim syar'i dalam semua keadaan, tempat dan masa kerana ia sedikit sebanyak boleh menjejaskan integriti hakim syar'i dan mencemarkan imej mahkamah syariah. Sekian saja penerangan daripada saya. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, boleh ajukan di ruang komen. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.